Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani yang saya hormati pencara kursus keterampilan berbahasa BMMB 1134 Encik Yahya bin Yasin dan rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Kain dijahit, jadilah baju. Bukan menjadi nisan jenazah. Sekolah untuk mencapai ilmu, bukan sekadar mendapat ijazah. Pada hari ini, saya akan menjelaskan dengan contoh tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan pendidikan di negara ini. Seperti yang kita tahu bahawa tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda pada hari ini dengan kepelbagaian pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke-21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat pada hari ini. Salah satu unsur yang penting adalah untuk memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, kelas sosial, kelompok etnik dan amalan ataupun cara hidup. Dalam buku Pembangunan Pendidikan 2001 sehingga 2010 KPM 2001, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyatakan bahawa pembangunan pendidikan dari zaman dasar pembangunan hinggalah ke zaman dasar wawasan negara telah berjaya mencapai banyak kemajuan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Strategi meningkatkan peluang pendidikan telah berjaya mencapai sasarannya. Walau bagaimanapun, apa yang dilihat pada masa ini masih terdapat pelbagai isu yang ditimbulkan berkaitan dengan pencapaian dasar pendidikan kebangsaan, antaranya perkara yang berhubung dengan struktur pendidikan, akses kepada pendidikan dan equity. Isu pendidikan di negara ini yang jelas adalah struktur pendidikan. Beberapa isu berkaitan dengan struktur pendidikan antaranya termasuklah struktur pendidikan menengah yang mana tidak selaras ataupun kurang menepati keperluan. Misalnya, bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan di Malaysia tidak sama dengan kebanyakan negara lain di dunia. Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke institusi pengajian tinggi IPT yang disebabkan wujudnya pelbagai haluan dan kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan mereka selepas Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM. Perkara ini sudah tentulah membimbangkan masyarakat kerana pendidikan merupakan hala tuju sesebuah negara dalam melahirkan masyarakat yang bijak pandai. Isu pendidikan yang lain pula ialah akses pendidikan. Selaras dengan perkembangan teknologi semasa, KPM telah memperkenalkan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun Information and Communication Technology ICT dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana, pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Namun, isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar, perisian komputer untuk pengajaran dan pembelajaran yang sesuai sukar diperoleh, dan latihan perkhidmatan untuk guru mengandalkan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. Justru itulah ia menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru jeli ICT. Seterusnya, isu pendidikan di negara kita ialah equity. Dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan 2001 sehinggalah 2010, setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia KPM akan dipastikan untuk mempunyai infrastruktur yang berkesan, yang mencukupi dan berkualiti
untuk pelaksanaan kurikulum dan co-kurikulum yang berkesan. Oleh itu, input pendidikan yang meliputi guru, peruntukan kewangan, bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkan jurang perbezaan antara sekolah beruntung iaitu advantage school dan sekolah yang kurang beruntung ataupun disadvantage school. Namun, setelah lebih kurang 7 tahun pelaksanaan program tersebut, masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan equity ataupun peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak pun mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebagai contohnya, kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar ataupun pedalaman. Selain itu, kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. Sebagai penutup bicara, banyak lagi isu-isu pendidikan yang berlaku di dalam negara. Kita antaranya pentadbiran, peringkat pendidikan, teknologi pendidikan, organisasi sekolah dan keguruan. Oleh disebabkan itu, semua pihak perlulah berganding bahu bagi aur dengan tebing dalam mengatasi isu pendidikan di negara kita supaya langkah yang diambil mendatangkan kesan yang positif, khususnya kepada pendidikan negara. Jika segala langkah yang telah diambil dan dijalankan dengan sewajarnya, tidak mustahil kita dapat melihat negara yang kita cintai ini akan berkembang menuju ke arah status negara yang maju dan standing dengan negara lain. Ibarat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.